Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana amin ya rabbal alamin. Okey, semua sihat? Yang apa ni? Student yang kat Johor dah ni kan? Dah habis exam kan? Student yang ni je belum habis exam lagi. Student yang dekat KL tengah delay lagi kan? Tapi mat dah lepas. Macam mana mat hari tu okey tak? Dah lama kita tak jumpa. Macam mana mat hari tu okey tak? Susah sikit. Boleh ada improvement tak? Susah bahagian mana yang susah tu? Maksudnya topik apa yang rasa macam susah lagi tu? Okey lah tu boleh jawab. Okey, kalau boleh jawab tu kira dah cubalah kan. Berapa? Improve mana-mana yang masih belum faham lagi. So, chapter apa yang tak boleh buat tu? Chapter apa yang susah lagi tu? Boleh bagi tahu tak? Kita try revise yang tu dulu. Boleh lah sikit-sikit lah. Okey. Okey, chapter apa yang tak boleh nak buat tu? Cuba bagi tahu sikit. Chapter apa tak boleh buat? Cepat-cepat bagi apa? Respon. Apa? Pengambilan tu ni mat ni matematik. Tak ingat. Form 3. Form 3 memang kita tak cover itu kan. Okey, kita cover buat form 3 lah kejap. Kan. Buat form 3. Okey, Hilmi biasa je. Kita kelas mat lah, bukan mat. Pengambilan tu mat. Form 3 form 3. Chapter apa form 3 yang tak ingat tu? Statistik boleh buat lah statistik. Kita cuba belajar algebraic formula. Yang pasal isi padu. Okey, isi padu Okey, tak apa, kita belajar isi padu. Solid geometry kan. Isi padu ke luas? Isi padu solid geometry. Okey, solid geometry. Okey, sekejap kita ambil gambar sekejap. Solid geometry.
Apa? Aeroplane. Kan dah buatkan tadi. Kat ibu ya, ambil ni. Kita belajar isi padu hari ni. Okey ni. Start daripada soalan ni. Semua nampak soalan? Siapa tak nampak boleh zoom boleh zoom. Ataupun saya ingatkan handphone, jadi kalau pakai handphone lah, kalau pakai handphone boleh pusingkan handphone tu, bagi dia macam ini kan, bagi macam ini, lepas tu hilangkan gambar cikgu tu. Tengok soalan je. Okey. Okey, soalan ni apa kita perlu tahu? Basically soalan ni kita perlu tahu tentang macam mana nak cari luas dulu. Sebab isi padu kita perlu tahu luas. Kita perlu tahu luas. Tengok YouTube kan. Okay, kita perlu tahu luas. Contoh. Okay. So kita perlu tahu macam mana nak cari luas segi empat. Okay, segi empat. Kita ada segi empat, kita ada segi tiga. Kan? Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada bulatan. Kita ada bulatan. Okay. Kita ada apa? Trapezium. Trapezium ada tak kat sini? Trapezium tak ada. Tak apa, trapezium kita boleh gabungkan. Jadi kita buat. Gabungkan je. Gabungan ni dengan segitiga. Ini namanya trapezium lah. Padam. Okay, ini namanya trapezium. Okay, untuk segi empat, macam mana cari luas segi empat? Okay, untuk cari luas segi empat, kita perlu tahu panjang dengan lebar. Sebab apa? Rumus luas segi empat adalah sini kali sini, sisi kali sisi. Okay, dia tak bersisi yang selari ya. Dia sisi yang berbeza, sini dengan sini. Sini dah sama dengan sini kan. So kita ambil satu je yang ni. Okay, yang sebelah sini sama dengan sebelah sini. So kita ambil satu je cukup. So anda kata ni A, ni B. So untuk cari luas dia segi empat, luas dia adalah A darab B. Okay, L sama dengan ataupun segi empat ni A darab B ataupun A kurungan B. Okay, untuk cari luas. Ni luas kita kena tahu luas dulu sebelum kita tahu isi padu. So untuk segitiga pula, segitiga kalau kita nampak dia adalah separuh daripada segi empat. Boleh nampak tak? Ini segi empat kan? Kita ambil separuh je ni. Jadi adalah segitiga. So rumus dia sama, A darab B. Okay, ini A, ni B. A darab B juga, tapi dia ada separuh kan. So kita nak umpama macam setengah, darabkan dengan setengah. Dapat luas segitiga. Okay, boleh faham? Boleh tak? Boleh faham maknanya ni? Siapa yang masih tak hafal lagi luas? Ada yang tak hafal ni, tak tahu. Ada.
Okey, boleh? Boleh ha? Okey, untuk trapezium pula. Okey, trapezium. Trapezium ada dua cara. Okey, satu adalah kita kena kita gabungkan segi empat dengan segi tiga. Satu lagi dia ada satu rumus yang gabungan daripada tu. Okey. So kalau nak buat segi empat tambah segi tiga, kita carilah petak ni dulu. Petak ni, ini kali ni. Lepas tu kita cari segi tiga ni pula. Segi tiga cara ikut ni rumus ni. Rumus sama, segi empat, segi tiga. Okey, kalau kita nak gabungkan terus cari trapezium punya rumus. Okey. Kita mesti 1/2 juga. Kenapa ada 1/2? Sebab kita ada benda yang separuh ni, nampak? Ini ada separuh. So kita kena buat dah 1/2. Ingat yang tu je. Okey, 1/2. Darab hasil tambah sisi selari. Okey, hasil tambah sisi selari. Sisi selari boleh jadi ini dengan ni. Nampak? Ini adalah selari. Dua ni. So faham selari? Okey, boleh juga kita ambil trapezium macam ini. Okey. Nah, ini pun yang selari yang mana? Yang ni. Okey, so A dengan B dia adalah yang ni A, B. Tak kisah mana-mana A, B ke X, Y ke, tak kisah. Okey, yang penting kena tambahkan antara dua ni. Buat kurungan, tambahkan A tambah B. Boleh? Fokus lah ni. Sebab nanti kadang biasanya kita dah belajar sekarang tak exam kan. Nanti dia akan lupa. So sekarang ni fokus, ingat balik, fahamkan betul-betul. Okey, setengah A tambah B. Kali lagi sekali, kali dengan apa? Kali dengan tinggi yang ni. Sebab ni kita tak ada kali apa-apa tinggi kan. So kita kena ambil yang ni. Mungkin ada yang keliru, tinggi yang mana satu, sama ada ni ataupun yang ni. Okey, kita tak boleh ambil yang ni sebab ini adalah condong. Ni condong kita tak boleh ambil. So kita ambil yang tegak ni. Okey, yang tegak tu adalah C. Boleh lah kita buat C. Setengah A tambah B darab dengan C. Kalau macam ini, A tambah B mana? Ni A, ni B, sini C dia. A kali B kali C. A tambah B kali C. Okay, boleh faham tak? Boleh? Trapezium banyak orang akan keliru. Tapi sebenarnya trapezium ni dia bagi dah rumus dekat dalam exam kan. Cuma pandai ke tak pandai guna. Okay, boleh? Boleh faham semua? Okay. Tak ada respon ni. Yang respon hadis je. Lain tak respon. Okay, boleh semua? Boleh Okay. Okay, next ialah bulatan. Macam mana nak cari luas bulatan? Ni luas juga ni, kan? Kena cari luas bulatan. Luas bulatan, bila kita nampak bulat, dia mesti ada pi. Okay, dia mesti ada pi. Dia mesti ada pi. Okay, dia mesti ada pi. Tapi ingat, bulatan dia boleh jadi sektor juga. Contoh kalau bulatan adalah 360 kan, total bulatan 360 darjah. Faham tak? Contoh ni kita pusingkan, kita akan dapat 360 darjah. So dia 360 per 360. Okay. Tapi kalau dia tak bagi, contoh dia bagi macam ni. So dia bagi sini adalah 210. Contoh 210 contoh je. So yang 360 atas ni kita kena tukar 210 per 360. So kita boleh simpulkan yang atas ni sebagai apa? Sebagai theta. Okay, sebagai theta. Theta ni maksudnya berapa sudut bulatan ni. Kalau macam bulatan full 360 per 360 lah. So bila 360 bagi 3 per 360, kita boleh potong jadi 1.
Sebab tu dekat rumus dia tak ada yang ke depan ni, tak ada yang 360 ni. Okey. Tapi kalau macam sektor, contoh macam ini, bulatan tapi separa bulatan. Apa, sikit diameter sektor bulatan. So kita kena ambil berapa theta dia. Theta dia adalah 210. Theta ni adalah simbol untuk sudut ni, sudut dalam, sudut dalaman bukan sudut luar, sudut dalaman. Okay, ini adalah theta. Boleh faham semua? Yang ni adalah theta juga. Contoh ada lagi, macam mana lagi? Macam ni. So yang dalam ni adalah theta, bukan luar. Kadang-kadang soalan dia kelirukan, dia bagi yang luar ni. So kalau dia bagi yang luar, kita kena cari yang dalam. Okay, boleh faham semua? Kita cari yang dalam. Yang dalam ni adalah theta. Okay, so theta per 360 pi. Kenapa ada pi? Setiap bulatan mesti ada pi. Tak kisah ada sektor ke, bulatan ke, dia mesti ada pi. Ini memang dia punya teori dia. Pi tu memang ada, okay? Macam mana timbul pi tu tak payah tahulah, okay? Sebab kita just untuk tahap sekolah menengah, kita just tahu kalau ada bulatan nak cari luas, kalau ada bulatan nak cari luas ke, nak cari apa lagi, nak cari panjang lingkup ke, dia mesti ada pi. Ada bulatan mesti ada pi. Okay, theta per 360 pi J kuasa 2, ataupun siapa yang belajar English, R kuasa 2, radius kuasa 2. Okay, J kuasa 2. Apa maksud J kuasa 2? J ni adalah jejari. Kat mana jejari? Apa itu jejari? Dari tengah sampai hujung. Okay, dari sini sampai ke sini. Itulah jejari. Kalau daripada hujung sini sampai hujung sini, ini dia panggil diameter ataupun diameter. So maksudnya jejari sama, dua jejari sama dengan satu diameter. Boleh? Sebab jejari sini dengan jejari sini sama. Okey. So maksudnya ada J tambah J, 2J kan? 2J sama dengan 1D. Okey, tapi yang kita perlu tahu adalah rumus ni. Rumus untuk luas adalah theta per 360 pi J kuasa 2. Ingat sampai bila-bila, setiap kali ada bulatan mesti ada pi. Lepas tu yang ni dia punya, kalau nak cek luas dia kena kuasa 2, J kuasa 2. Sebab apa? Luas kan cm kuasa 2 kan? Kalau perasan kan? cm kuasa 2 ke m kuasa 2, ada kuasa 2 belakangan lah. So kita set macam itu, J kuasa 2. Dia ada dua sisi yang kita darabkan. Contoh macam ini, A tambah B darab dengan C. So ada dua sisi yang kita darabkan. So sebab tu jadi kuasa 2. Sama juga dengan ni, ada dua sisi yang kita darabkan, lepas tu darab setengah kan? So ada cm kuasa 2. Dia kat unit dia. Ni unit lah. Yang theta ni adalah simbol sebagai ni, sebagai tanda aras ni. Sama juga segi 4. Ini darab ni, dapat jawapan. Dalam jawapan tu mesti ada cm kuasa 2 ke m kuasa 2. Dia mesti ada kuasa 2. Okay, boleh faham semua? Okay, ini adalah introduction untuk tahu berkenaan dengan isi padu. Okay. So, macam mana pula teori kita nak belajar isi padu? Ada yang nak salin ke ni? Tak salin, cikgu nak padam. Ke dah ingat dah? Boleh ingat? Dah salin tak? Okay, boleh padam Screenshot lah. Betul juga. Screenshot lah senang kan? Screenshot lah senang. Betul lah Helmi, pandai-pandai. Helmi ni pelajar mana Melaka ke KL? KL kot. Okey padam Oh Melaka. Okey. Alright. So, okey, konsep isi padu. Macam mana buat nak konsep isi padu? Kita lukis sekejap.
Contoh kita buat cuboid dulu. Okay. Sampai kat ni. Siapa yang masih tak tahu nak lukis cuboid, macam ni cara lukis dia. Buat segi empat, lepas tu gabungkan. Okay. Tarik je. Okay. So, macam nak cari isi padu cuboid. Okay, isi padu. Ni namanya isi padu. Ini namanya cuboid bukan kubus. Cuboid. Cuboid tu apa cuboid? Cuboid ni jenis kotak yang panjang. Kalau kubus adalah semua sisi dia sama panjang. Kubus tu macam cube, kan? Kalau cube, macam mana kita tahu cube? Kubus, cube. Cube tu macam cube ais tu, kan? Biasanya cube ais tu semua sisi dia sama. Okay. Tapi cube yang dekat ais sekarang dah tak sama dah, lain lah. Dia bulat-bulat kan. Dekat apa nama dia? Dekat kedai. So, isi padu cuboid. Aduh, tulisan. Saya guna mouse ni ya. Okey, isi padu cuboid. Macam mana kita nak buat? Kita just kena tahu luas dulu. Luas yang keratan rentas. Ni adalah keratan rentas. Masuk keratan rentas. Keratan rentas ni umpama macam ada satu, kan ada belajar sains kan, keratan rentas. Keratan rentas sebuah batang. So ada batang. Jadi kita potong dia. Kita potong, kita dah keluarkan. So dah akan nampak ke tepi ni. Ini adalah keratan rentas. Sama juga dengan cuboid ni. Dia umpama macam benda yang panjang dia potong. Okey, namanya keratan rentas. Luas keratan rentas. Okey. Untuk kita cari isi padu cuboid, kita perlu tahu luas keratan rentas. Okey, maksudnya luas lah, kan? Luas kali dengan panjang. Cantik juga tulisan ni. Okey. Okey, luas kali dengan panjang. Okey, luas tepi ni kali dengan panjang. Panjang ni contoh luas tepi ni kita buat 4 5. So maksudnya luas dia berapa? Kalau sini panjang dia 4, sini panjang dia 5. So luas dia berapa? Berapa luas dia? Betul. Okey, luas dia 20. So maksudnya luas ni adalah 20. Luas ni 20. Okey. So panjang ke belakang ni contohlah kita letaklah 7. Okey, 7. So maksudnya luas ni ada 7 lapis. Dia ada 7 lapis. So bila dia ada 7 lapis, dia akan jadi padu lah. Faham tak? Itu namanya isi padu. Berapa dalam isi dia? Boleh tak? Boleh faham? Luas ada berapa banyak dalam dia. Okey. So kita perlu tahu luas. So kita kena kali dengan 7 panjang ke belakang tu. 7 tu macam segi 4 ni ada 7 lapisan. 7 1 2 3 4 5 6 7 sampai ke belakang ni ada 7 lapisan. So jadilah dia padu. Berisi lah dalam tu. So tu ada isi padu. Luas ni kali dengan panjang. Panjang ni umpama macam lapisan. Lapisan kita nak ingat. Panjang ni umpama macam lapisan. Okey, boleh faham tak? Ke dia masih tak faham lagi? Faham tak ni? Boleh? Tak faham? Ada tak faham? Okey. Macam mana? Okey. Kita perlu tahu kan kalau dalam soalan, contoh nampak ni. Nampak yang belakang ni?
Kan ni cuboid ni. Nampak tak cuboid? So kita keluarkan dia. Dia buat soalan juga ni pun nampak. Padam tu 4 5. Okey, benda ni kita keluarkan. Letak kat sini. So panjang tepi dia adalah 7. Nampak panjang ke belakang dia ni, FL ni. FL dia 7. Dia punya ML ni 5. Okay, 5. So kalau sini 5, sini pun 5 juga kan? Betul tak? Sini 5. Dan dia punya sini GF sama dengan HE. Faham tak? Nampak tak? Selari kan? GF dengan HE selari 6. So konsep dia apa? Konsep dia yang ni lah. Ni konsep dia. Dia mesti luas kali dengan panjang. Luas ni hanya satu ni je, hanya kerata rentas. Kita just cari satu je kerata rentas. Okey, kali dengan panjang dia. Itulah isi padu. Okey, kita kena tahu kuboid dulu. Kita kena belajar kuboid dulu. Sebab kalau kita belajar terus silinder nanti pening. Kita belajar kuboid dulu. Okey, faham tak Aris? Kita kena tahu luas tepi ni kali dengan panjang ke belakang. Sebab apa? Panjang tu umpama macam lapisan yang cikgu cakap ni lah. Lapisan. Nampak ni? Lapisan kan? So umpama segi empat ni ada 7 lapisan. Bila ada 7 lapisan, kita bayangkan ada satu kad. Ada satu kad. Panjang dia 1 cm, 1 cm, 1 cm kan? So dia ada 7 cm panjang. So maknanya dia ada 7 lapisan. So jadi tak ada padu. Padu tak ada. Penuh tak? Ada lubang-lubang tak? Dia akan jadi penuh lah kan? Betul tak? Faham tak ni? Okey. Okey, so boleh faham tak Aris? Faham? Okey. So okey, meeting akan tamat 5 minit. Okey, nanti dah tamat ni kita masuk balik Nanti masuk balik. Sebab cikgu ambil yang free ni. Sebab yang bayar tu kenapa entah kena tolak. Tak boleh nak subscribe. Ada masalah. Okey, so boleh faham ni Haris? Yang lain faham tak yang lain? Kita belajar kuboid dulu ni. Nak belajar benda lain, kita belajar kuboid dulu. Lepas ni kita belajar kuboid tapi memanjang ke atas, tapi dia berdiri pula. Semua dah okey belum? Okey, faham Alright. Okay, next. Kita belajar pula kuboid yang berdiri. Mana buat kuboid berdiri ya? Boleh lah. Nampak ke?
Okay, nampak tak aku buat ni berdiri? So, mana panjang dia? Panjang dia mestilah yang ke atas ni. Dia panjang kan, paling panjang. So, ni panjang dia. So, luas yang kita nak cari yang mana? Luas tapak ni. Sini kali sini. Okay, sama juga. Luas kali dengan panjang, berapa lapisan. So, umpama sini adalah, contoh sini adalah 3, sini 5. So, luas bawah ni adalah 15 kan. 5 kali 3 adalah 15. So, luas dia 15. Panjang dia, lapisan ke atas, andai kata 11. Okay, panjang dia adalah 11 kan. So, kita darab dengan 11. Umpama macam tapak ni ada 11 lapisan. Okay, boleh faham? So, dapat jawapan berapa? 165 kan. Okay, boleh gitu je. Just perlu tahu konsep isi padu. Okay, isi padu kita just tahu luas kerata rentas kali dengan panjang. Sama juga dengan silinder. Macam mana pula silinder? Silinder lukis mana ni? Boleh ni. So, kita tarik lah dia. Kita dah ada silinder, tapi silinder tak nampak sangat pula. Okay, silinder. Oh, jadi lah silinder kan. So, dah belum? Semua dah masuk belum? Hai, keluar terus tak nak masuk dah. Ke ada yang tidur. InsyaAllah meeting hari ni di ni meeting ni direkam. Okay, sambung yang tadi. So, macam luas pula, macam silinder. Kita just perlu tahu luas.
Kan luas dia. Apa luas dia? Luas kerata rentas. Kerata rentas dia mana? Yang ni. Kan ini ataupun ni, tak kisah kita nak yang mana, atas ataupun bawah. Sama je. Okey? Atas atau bawah sama je. Okey, so macam mana nak cari luas? Nak cari luas ni, macam mana nak cari luas ni? Pi J kuasa 2 kan? Rumus dia. Pi J kuasa 2. Tu cikgu cakap, sebelum kita buat isi padu, kita kena tahu luas dulu. Okey semua? Boleh? Luas tu kena ingat. So luas untuk bulatan bawah tu adalah pi J kuasa 2. Kan? Pi J kuasa 2. Darab dengan panjang. Panjang ke atas ni. Pi J kuasa 2 darab dengan panjang. Darab dengan panjang. Ataupun tinggi. Kadang-kadang orang panggil tinggi kan. Tak kisah. Kalau panggil tinggi pun boleh, tapi tak keliru. Kita guna panjang je, senang. Panjang ataupun darab dengan lapisan dia ke. Tak kisahlah. Jadi kalau ke atas biasanya tinggi lah kan. Dalam soalan pun kadang-kadang dia bagi tahu itu adalah tinggi. Kita boleh buat tinggi adalah panjang. Sebab apa kita nak tulis panjang lagi senang nak cakap. Sebenarnya kalau dia terbaring, dia tak ada tinggi dah kan. Kalau terbaring, panjang, kita nak panjang. Kalau ke atas kita boleh juga pilih dia panjang. Panjang ke atas. Okay. Tapi biasanya soalan panggil dia akan cakap tinggi. Okay, so rumus dia pi J kuasa 2 P. Anda kata ni apa yang kita nak kena tahu untuk cari luas ni? Kita hanya perlu tahu J sahaja. J itu apa? J adalah J jari. Kita perlu tahu panjang sini ke sini. Kita perlu tahu ni je, berapa J dia. Okey. Contoh J dia adalah 5. Kalau macam ini kita kena tahu ni dengan ni. Baru kita boleh darabkan. Tapi kalau bulatan kita hanya perlu tahu 5 sahaja. Pi apa pi? Pi standard. Pi 22/7. Okey, pi 22/7. J kena bergantung kepada soalan 5. Kat soalan mana-mana pun pi nilai dia sama je, 22/7. Okey, jangan nak pening kepala berkenaan dengan pi ni. Pi ni dia bukan huruf yang kita kena cari. Dia adalah suatu nombor yang memang dah wujud dan kita kena ikut nombor tu, 22/7. Dia tak boleh tukar. Contoh apa nombor yang tak boleh tukar? Nombor apa? Contoh macam hari, macam jam. Sehari kita hanya ada 24 jam. Kan? Kita boleh tukar benda tu. Sehari kita nak letak 23 jam, boleh? Tak boleh kan? Itu macam teori lah. Teori sehari adalah 24 jam saja. Sama dengan pi. Pi nilai dia adalah 22/7. Tak boleh nak tukar. Nilai yang kekal sampai bila-bila. Boleh faham tak? Siapa yang mesti tak faham pasal pi ni? Pi ni adalah nilai yang dia takkan berubah, 22/7 ataupun 3.142. Tapi paling okey adalah 22/7 sebab itu adalah yang paling yang paling tepat. Kalau 3.142 dia ada ralat. Okey, boleh faham? So, yang kita perlu tahu untuk cari silinder ataupun cari luas bulatan bawahnya, okey. Nak cari luas bulatan kita hanya perlu tahu J dia berapa, 5. So, masukkan je 5 kuasa 2 kat sini. Pi 22/7 kan? Kita letaklah 22/7 kali 5 kuasa 2 P adalah panjang ke atas. Contoh P adalah 8. So, kali dengan 8. Itu je kita perlu tahu untuk cari isi padu. Boleh? Boleh faham? Sama juga dengan silinder kalau terbaring. Silinder kita baringkan. So kita just cari dia punya apa? Kerata lantas kali dengan panjang. Sama je. Faham tak ni? So faham? Ada yang tak faham lagi tak? Tak faham jangan malu-malu tanya je. Kalau siapa malu nak type kat situ, boleh type secara private. Okay, dah boleh faham konsep ni. So tak perlu hafal sebenarnya. Okay, tak perlu hafal. Kita perlu tahu konsep. Beza konsep tu apa konsep? Konsep tu adalah cara kita ingat menggunakan satu cara saja. So, walaupun dia ubah soalan, kita boleh jawab. Sama je, konsep dua ni sama je. Walaupun dia bentuk dia lain, konsep dia sama. Cari kerata rentas kali dengan panjang. Sama je dengan ni.
Cari kelatan rentas luas ni kali dengan panjang. Boleh tak semua? Okey? Boleh ya? Semua faham Alright. Sikit je yang komen. Semua faham Alright. So kita dah tahu silinder, dah tahu kuboid. Kalau kubus lagi senang Kubus sama dengan kuboid. Okey. Kubus sama dengan kuboid. Cumanya kubus sisi dia semua sama. Okey, faham kubus. Sisi dia semua sama. Sini kali sini kali sini. Dia sikit je kan, kecil je. Kubus sebab dia sama panjang semua. Kalau besar ni dia punya ni pun besar, semua sama. Semua panjang dia sama. So kalau macam ni 3, sini mesti 3, sini pun mesti 3. 3 kali 3 kali 3. Itu je kubus. Okey. Jadi kalau kuboid dia boleh berbeza sikit. Okey, kalau silinder macam ini. So macam mana pula lagi trapezium. Okey, trapezium macam soalan ni lah. Trapezium kan. Panjang je. Baru nak buat soalan lagi explain panjang Nak bagi faham nak bagi konsep. Faham konsep. Faham konsep, insyaAllah faham semua. Dia faham konsep, soalan keluar apa pun boleh buat. Jangan risau. Okey, trapezium. Trapezium. Aduh. Okey, segi 3. Segi 4. Ini sikit. Padam. Bagi faham kena buat gambar cantik sikit. Alamak, dia tak boleh ni pula. Aduh, susah sikit ni nak lukis. Tak apalah, kita buat yang panjang punya, panjang sikit lah. Ini adalah trapezium dia. So, daripada sini yang kita nampak, di manakah keratan rentas dia? Itu yang kita perlu tahu dulu. Mana yang antara atas bawah ada sama atau kiri kanan ada sama? Yang sama dia punya ni. Seperti yang kita tengok tadi, yang sama adalah ini dengan yang ni. Betul tak? Betul tak? Ini dengan yang ni sama kan? Nampak tak? Semua nampak tak? Yang sama yang mana? Yang ni dengan yang ni. Trapezium yang sama. Faham? Adakah bawah ni sama dengan atas ni? Ada tak petak juga kat atas ni? Tak ada kan? So dia bukan kerata rentas dia bukan yang bawah. So maksudnya kerata rentas dia bukan yang bawah. Adakah sini sama dengan tepi ni? Tak sama. Ni kecil, ni besar. So bukan kerata rentas. Tapi yang kerata rentas adalah yang sama. Sini dengan yang ni. Tak kena colourkan ke? Semua nampak? Cuba respon, faham ke tak? Saya tak tahu semua faham ke tak ni kalau tak respon. Faham tak ni? Nampak tak yang sama? Ke tak nampak? Kalau tak nampak, cari warna colour kan. Yang mana satu sama ni. Cepat. Nampak tak? Faham? Yang lain? Senyap sangat ni. Saya tak tahu faham ke tak. Ya, depan belakang yang ni.
Okey, dengan yang ni. Kan sama kan? Nampak tak? Sama kan? So, bila sama, itulah nama dia keratan rentas yang kita akan guna. Itulah luas yang kita kena cari. Boleh semua? Boleh faham? Okay, next. So, kita perlu tahu luas. Luas ni. Apakah luas ni? Sekejap. Okay, pen lain lah. So, untuk cari trapezium, apa rumus trapezium yang kita perlu tahu? Itu lah trapezium luas je. Rumus luas je yang kita perlu hafal. Yang lain kita guna konsep. So, trapezium, apa rumus dia? AB, A tambah B kali dengan C. Betul tak? Setengah A tambah B kali C. Kan? Ingat? Setengah A tambah B kali C. Okay? Macam mana nak hafal? 1/2 kali A tambah B kali C. Ingat tu dia. 1/2 kali A tambah B kali C. 1/2 kali A tambah B kali C. Mana A, mana B? A dengan B adalah sisi yang selari. Sini dengan sini. A tambah B. C yang satu lagi. Boleh? A tambah B ni dia mesti selari. AB ni dia mesti selari. Faham tak masuk selari? Siapa yang tak faham masuk selari, dia tak tahulah. Kena faham dulu masuk selari tu apa. Selari adalah dia punya kecerunan dia sama. Apa itu kecerunan? Tegak dia sama. Senang cakap, tegak dia sama. Sini sama tegak dengan sini, tapi tak sama panjang, tapi sama tegak. Okey? Dia kena sama tegak. Yang sama tegak tu adalah A dengan B. Okey? Yang satu lagi tu adalah C. Faham tak faham? Ia adalah trapezium macam ni. Kalau trapezium yang terbaring, kita boleh set juga. Kalau trapezium terbaring, contoh, anda kata ni tegak lah okay, tegak. Kan nampak ni tegak kan? So ni adalah selari. Ini adalah A dengan B dia. C dia yang ni. Okay. Macam mana pula kalau sini? Mana yang sama? Mana yang selari? Sini dengan sini. A tambah B. Sini adalah C. Kita tak boleh ambil C ni sebab ni nampak condong kan? Condong tak boleh jadi. Dia tak boleh kira sebagai condong. Faham tak ni? Satu lagi. Macam mana bentuk dia? Satu lagi. Bukan satu lagi. Ada beberapa lagi. Tapi sama je. Kalau tengok betul-betul, kita kena tahu tempat yang selari. Ni selari dua ni. So ni A, ni B. Dan ni adalah C. Okay, kenapa ni C? Sebab dia tegak. Ini condong. Apa lagi? Ke bawah. Gini kan? Mana yang selari ni? Sini yang sini kan selari. Nampak? Sini yang ni yang nampak tegak. Tegak dia sama. So sini A dengan B. C? Adakah sini C? C adalah yang tegak ni. Sini tak boleh C sebab dia condong. Okay, boleh faham? Banyak ni contoh trapezium. Ni antara trapezium yang akan ada. Cuma tak tahu keluar ke tak lah. Sama juga dengan ni. Ni tenan dekat tegak. So sini A, sini B. Boleh juga A, B. Tambahkan
kali dengan C. Ni C. Yang penting rumus dia kena betul. Jangan kita buat A tambah C darab B. Itu salah lah. Okay, boleh faham? Dah nak sejam dah apa kita belajar konsep. Konsep ni kita perlu tahu ingat. Yang kita perlu ingat konsep. Bila kita tahu konsep, kita tahu semua Boleh? So, macam balik kepada trapezium ni tadi. Apakah A dengan B dia? Keluarkanlah A dengan B dia. A dia 5 tadi sini kan? Ni A, ni B. A dia 5, B dia 12. So, 1/2 5 tambah 12 kali dengan C. Apa C dia? C dia nampak di atas kan? Ni kali ni kali dengan 6. C dia 6. Okay. Baru kita dapat luas dia. Baru kita dapat ni. Macam nak cari isi padu. Kalau nak cari isi padu, kena kali dengan panjang. So, apa panjang dia? Panjang dia ke belakang ni 4 cm. Okay. Letak terus kat sini. Kali 4. Dapatlah isi padu terus. So, isi padu yang ni kita dah dapat dah. Berapa? 1 kali 5 tambah 12 kali 6 kali 4. 17 kali 12. Berapa? Lalu 4. Macam mana? Tekan kalkulator. Tekan kalkulator cepat. Dapat berapa jawapan? .204 betul tak? Oh, betul. .204. So dapatlah sini 204. Isi padu ni. Okay, isi padu ni adalah 204. Okay, macam pula isi padu belakang ni? Kuboid. Lagi senang kan? Kerata rentas kali dengan panjang. Cuba kira berapa jawapan dia. Cari isi padu kuboid dulu berapa. Berapa isi padu kuboid? Cikgu dapat dah. Berapa isi padu kuboid? $60 35. Bukan. Macam mana cari isi padu kuboid? Macam mana cari isi padu kuboid? Dah tak ingat dah. Luas kali panjang. Mana luas dia isi padu kuboid ni? Yang ni kan. Mana luas dia? Mana kerata rentas dia? Dua pun salah. Nak senang lukis dulu. Okay, ni hint dia. Nak senang lukis dulu. Kalau rasa buat salah, baik kita lukis, buat lambat sikit. Berapa panjang ni? Berapa panjang ni? Aris dapat 210. Panjang ni adalah 6. Panjang sini adalah 5. Okay, panjang ke belakang adalah 7. 6 kali 5 kali 7. Dapat kan 210? Okay, so yang panjang belakang ni adalah 210. So, tambahkan 2 ni. Dapatlah gabungan pepejal 4, 1, 4. So, jawapan dia 414. Tapi buatlah susun buat bentuk susun. Ni cikgu just explain. Boleh faham semua? Okey tak ni? Ke ngantuk? Boleh? Ingat konsep ni sampai bila-bila. So, insyaAllah boleh jawab.
Ingat konsep. Okey, aku bagi latihan satu. Cuba buat dulu. Alamak, soalan ni lain pula. Takut pening. Sekejap pening juga soalan, tak apa. Okey, inilah hampir sama lah bentuk dia. Dah. Okey, ni. Soalan dia mana? Jap, soalan tu lagi. Saya ngantuk ni. Okey, ni soalan dia. Okey, cuba buat kejap. Cepat. Uji kefahaman masing-masing. Konsep dia adalah luas kali dengan panjang. Cari luas keratan rentas. Okey. Satu kali dengan panjang dia yang mana satu. Okey, cuba buat. Mungkin boleh bagi masa dalam 10 minit. Okey, 10 minit Sekarang 48 minit. 4:18 cikgu tanya. Okey, cuba buat dulu, cuba. Yang penting cuba. Okey?
Boleh buat semua? Baru 4 minit. Kita nak pergi mana? Nak? Nak ke? Nak? Aduh. Jangan marah-marah. Boleh. Ada yang dah siap? Ke pening? Kena baca ayat dia betul-betul . Betul-betul. Betul Aina, betul. B ni yang ni kan, trapezium kan? Betul-betul. Betul. Suku 1/4.
Ada dapat dah jawapan? Ha? Tak dapat? Apa jadi cikgu explain? Okey dah belum? Dah 10 minit dah ni. Nak tunggu dulu ke? Nak tunggu sekejap ke nak cikgu explain terus? Ada yang nak cikgu pula? Tak dapat? Ini soalan direct ni. Ini bukan soalan aplikasi. Ini soalan direct. So, kena kuasai benda ni dulu sebelum kita belajar aplikasi. Jawapan dia cikgu tak tahu lagi. Cikgu pun nak kira ni. Sekejap, tengok sekejap. Nombor berapa ni? Nak cari PQ tau. PQ 147 tu macam salah je. Bukan 147. PQ jawapan dia adalah 4. Okey. Cikgu explain dah. Okey, so yang perlu kita tahu adalah trapezium ni dulu. Trapezium yang kita tahu, okey, baca soalan luar bagi faham. Kan? Dia bagi tahu ada trapezium dengan ada sukuan silinder. Isi padu gabungan perpujaan itu ialah 234.5. Benda ni kita kena tulis dulu. 234.5 ni adalah gabungan apa? Gabungan trapezium dengan silinder, sukuan silinder. Okey, trapezium tambah suku silinder sama dengan 234.5. Ini adalah dia punya awal-awal, maklumat awal. Okey, kemudian dia beritahu, dia beri bahawa A ialah titik tengah bagi RQ. Okey, nampak RQ? RQ A adalah titik tengah. So, RQ, berapa panjang RQ? Panjang RQ sama dengan mana? RQ sama dengan WS. WS sama dengan TU. TU adalah 7. So, sini adalah 3.5. Sini pun 3.5. Macam mana dapat 3.5? 7 bahagi 2. Okay, 3.5 dapat 3.5 dapat 7 kan? Okay, boleh faham ni? So, 3.5. Alright. Okay, dan kemudian K ialah titik tengah bagi RW. K adalah RW, titik tengah. So, kalau sini 4, sini pun 4. Okay. So, 4, 4, 8. So, panjang sini adalah 8. Okay, boleh nampak? AR sama dengan DK. AR sama dengan DK. Ni sama dengan sini. Ya, maksudnya dia sukuan silinder lah. Okey, sukuan silinder. Macam kita tahu sukuan silinder kat sini dia bagi tahu ni. Cantuman sebuah prisma tegak. Prisma tegak ni trapezium lah.
dan sebuah sukuan silinder. Sukuan, nampak? Sukuan. Bila suku dia adalah 1/4. Okey. So, trapezium, rumus untuk trapezium. Trapezium bentuk dia macam mana ni? Yang ni kali dengan panjang ke belakang kan? So, apa rumus untuk ni? 1/2 kali dengan A tambah B. A dia adalah A dengan B dia apa? A dengan B dia adalah tempat yang selari. Mana selari? Sini-sini ke tepi ni? Yang tegak, yang betul-betul sama tegak. Kau tengok sini dengan sini, satu bengkok, satu tegak kan? So, ni bukan selari. So, ni dengan ni lah selari. So, 6 dengan 8. 6 tambah 8. Okey. Kemudian, kali dengan C. Apa C dia? C dia adalah PQ. PQ lah yang kita kena cari. Nampak ni? PQ adalah yang kita kena cari. So, kita buatlah PQ. Okey. Kali dengan panjang ke belakang. Kali dengan, kita dah tahu kerata rentas, luas kan? Ini adalah luas untuk trapezium. Kali dengan panjang ke belakang. Panjang. Berapa lapis? Iaitu 7 lapis. Macam itu. Boleh nampak tak ni? Semua boleh faham? Nampak tak? Kena explain satu-satu. Kalau tak, kalau yang ni tak faham, nanti pergi sini nanti serabut sebab kita kena fikir yang ni. Alamak, tadi tak faham. Dah nak kena belajar suku silinder dah pula. Trapezium ni semua dah faham belum? Dah faham cara keluar maklumat? Kenapa ada PQ? Sebab PQ ni adalah yang kita cari. Ini adalah C. Kalau nak tukar kepada C pun boleh lah. Ni kan, tukar kepada C. PQ sebagai C. PQ ni adalah yang kita cari, nampak ni. PQ kan, check PQ kan. Sebab dia tulis PQ. Okay, bagus. Okay, boleh. So, PQ dapat. Semua faham So, ni adalah yang bahagian trapezium punya isi padu. Isi padu trapezium. So, tulis lah isi padu. Yang keliru pula. Ini isi padu silinder. Isi padu suku silinder. Okey. So, yang ni adalah isi padu trapezium. Isi padu sukuan silinder pula adalah yang ni. So, mana yang sama? Mana kerata rentas? Kerata rentas atas bawah ke tepi-tepi? Atas bawah ke kiri kanan ke depan belakang ke? Okey, atas bawah kan. Sini dengan yang sini. Atas bawah. So, atas bawah ni adalah lengkung, nampak? Lengkung, so ada bulatan, dia macam bulatan, dia mesti ada pi. Tapi kita kena tahu suku. Bila suku 1/4. Macam kita tahu suku 1/4. Suku. Okey, nak tahu suku adalah 1/4, kita tengok jam. Siapa tak ada tengok jam lagi? Mesti semua dah tahu tengok jam kan? Tengok jam. Jam kan bentuknya bulat. Kalau suku kita panggil 5 suku. Maksudnya apa? 15 kan di sini kan? 15, betul tak? Ni suku ni. 1 daripada 4. 1/4. Itulah suku. 1/4. Okey. Pi J kuasa 2 kan? Pi adalah 27. Pi. Sekejap. Kena tulis rumus dulu ke? Sepatutnya. Kita tulis rumus lah. Senang nampak kan? Sekejap So, rumus yang ni adalah 1/2 A tambah B kali C kali panjang. Kalau sukuan pula, suku kan, suku 1/4 kali luas pi J kuasa 2
kali panjang ke bawah P. Okay, 234.5. So ni 1/4 pi. J dia berapa? J dia, J adalah daripada pusat ke tepi, iaitu 3.5. Faham tak J? J adalah daripada sini ke tepi. Ni adalah J ni. Ni kena tahulah 3.5, 3.5. 4 ni yang ni KR 4. J ni sama, AR sama dengan DK, iaitu 3.5, 3.5. So jari pun 3.5. Okay, so jadi 3.5, 1/4 pi J kuasa 2. Panjang ke bawah, berapa panjang ke bawah? Panjang ke bawah adalah 4. Okay, 4 ni adalah P 4. J dia 3.5 kuasa 2. Okay, P4 sama dengan 234.5. Okay, boleh faham semua? Okay tak? Okay, yang lain? Kita tak ada masa ke? Tak faham? Tak faham yang mana? Tak faham yang mana? Yang trapezium ke yang sukuan bulatan? Yang 1/4. 1/4 tu adalah suku. Dia suku sebab tu jadi 1/4. Pi J kuasa 2 ni adalah luas untuk bulatan, kan? Bulatan luas dia mesti pi J kuasa 2. 1/4 adalah sukuan silinder tu. P adalah panjang ke bawah. So kalau tengok daripada sini, sukuan dia panjang ke bawah. Kita ada masa lagi 5 minit je. Okay, lepas tu habis masa. Okay, boleh faham tak Aris? So 1/4 ni adalah sebab dia suku. Pi J kuasa 2 adalah sebab teori untuk cari luas bulatan adalah pi J kuasa 2. Okay, pi J kuasa 2. Pi 227, J adalah okay, faham Boleh Okay, bagus tanya. Kalau tak tanya tak faham kan? So yang lain ni semua gunalah kalkulator. Okay, guna kalkulator. Ni boleh potong 4. Okay, yang lain guna kalkulator. 14, 7 14, 7, 49. Okay, dapat 49 PQ tambah dengan berapa ni? Kira ni berapa? Cepat kira. $38.5 kan? $38.5 sama dengan 234.5. So 38.5 adalah bersifat positif, pindah ke sebelah jadi tolak. So 234.5 tolak 38.5. Dapat berapa? $196. Dapat tak? Yang ni 49 PQ turun ke bawah So ni tolak ni akan dapat 196. So 49 pindah sebelah jadi 49 dengan PQ operasi apa? Bersebelahan adalah operasi darab. Pindah sebelah jadi bahagi.
So PQ sama dengan 196 bahagi 49. Okay, tekanlah kalkulator. Dapat 4 kan? PQ dapat 4. So PQ sama dengan 4. Okay, boleh faham semua? Okay? Boleh tak? Yang bawah-bawah ni tak apa. Yang bawah-bawah ni konsep matematik biasa. Memang kena tahulah basic kan. Yang atas ni, faham tak yang atas ni? Faham Okay, masa dah nak habis dah. So nanti cikgu akan upload video ni dekat YouTube dan cikgu bagi link lah. Okay. Betul, 2, 3, 4 poin 5 bagi pada semua dia bagi dekat soalan ni. Ni lah. Okay So kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih semua kerana hadir. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah esok. Esok nanti cikgu beritahu masa esok. Cikgu akan tanya dulu lah siapa yang available esok. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.